Bila kita bercakap tentang hobi to RM, mengapa agaknya cabaran, wujudnya ruang untuk kita nak buka hobi to RM? Reason number one, apabila cabaran, kita tengok dekat sini ada satu wave baru datang kepada kita, maka tentu sekali teknik kita, cara kita berfikir kena berubah. Sebab itu hari ini kita bercakap tentang tajuk hobi to RM. Jadi bila kita nak kupas lebih lanjut, aku suka nak highlightkan mengapa hobi to RM jadi relevan. Dalam kala ini, apa yang lebih sesuai, apa yang lebih wajar ialah kita guna apa yang ada. So dalam konteks apa yang ada, so kita kena keyword number one yang coach nak kupas adalah back to basic. Hashtag back to basic. So bila kita bercakap back to basic, maknanya kita pergi balik pada kadar yang pertama. Kalau kita tengok balik, di kala ini ada 3 jenis perkara yang berlaku. Dalam yang mana pertama, ada perniagaan yang melonjak meningkat, naik. Antaranya seperti yang kita semua sedia maklum, medical, supply, itu memang melonjak naik. Mereka yang supply PPE, barang-barang plastik, dan sekarang ini mereka tengah bertungkul lumus menyiapkan lebih banyak preparation untuk dia nak buat tempat kuarantin, di mana di MAIPS. Jadi apa yang coach nak highlightkan di sini, di kala ini peniaga-peniaga tertentu meningkat naik. Farmasi dia tetap meningkat naik. Dan yang menarik juga perniagaan roti. Kali ini ramai orang nak makan roti, jadi perniagaannya juga turut meningkat naik. Berbeza dengan serta-serta perniagaan, terutamanya yang selama ini menawarkan servis, jadi perniagaannya turun. Perniagaannya kelihatan merundung. Jadi itu kategori yang kedua. Dan menarik yang kita nak kupas sikit, ada kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga, perniagaan yang muncul secara tiba-tiba atas kapasiti dan keperluan tertentu, maka dia muncul. Macam contohnya kita kembangkan, contohnya perniagaan Grab setempat. Grab setempat telah menjadi satu keutamaan. Jadi e-bazar, ini perniagaan yang bakal menyinggah ke tempat kita dan apa kita panggil fenomena landscape ekonomi kita tentu sekali akan berubah. Kenapa ianya berubah? Sebab berlaku perubahan channel. Back to basic. Back to basic maknanya kita bukan pergi cari penyempurnaan, tetapi kita berorientasi kepada mengurus kehendak. Kita mengurus apa yang kita perlu. Jadi bila kita pergi kepada urus apa yang kita perlu, so kita guna apa yang ada. Kita bercakap tentang hobi to RM, mengapa ia sangat relevan. Number one, kita kena sedia maklum, ini dalam ekonomi, subjek ekonomi, kalau kita go through dia, perniagaan kita ni terbahagi kepada 3. Yang pertama primer, ini industri primer. Industri yang kedua sekunder, senang dia buat nama kan. Yang ketiga tertier. Primer, sekunder, tertier. Senang dia, 1, 2, 3. Primer bercakap tentang apa? Bercakap dengan industri yang bekerja direct dengan alam. Ini kumpulan rakan-rakan kita, nelayan, penoreh getah, kelapa sawit. Mereka ni bekerja direct dengan alam. So industri ni industri yang sekiranya apa-apa berlaku, industri ni akan berorientasi untuk survive. Kenapa? Sebab dia back to basic. Maksudnya dia menguruskan aktiviti bekerja dengan alam. Macam contohnya bab makan, dia sentiasa wujud dan sentiasa ada ruang untuk dia grow dan dia berkembang. Berbeza dengan industri yang kedua, sekunder. Sekunder ni juga masa kini masih relevan, iaitu kumpulan pemborong. Industri sekunder dia memerlukan sedikit ataupun tambahan modal, dia beli secara pukal dan dia yang distribute. Ini dia industri sekunder. Dan yang selanjutnya adalah tertier. Tertier ni yang menawarkan perkhidmatan. Kalau dia ada ikan nelayan, primer. Pemborong yang supply ke pasar-pasar, itu sekunder. Tapi tertier adalah mereka yang convert jadi ikan sardin. Mereka yang convert, macam contohnya jual ilmu-ilmu copywriting. Mereka yang jual, ini semua adalah perniagaan yang tertier.
Jadi, katakanlah perkembangan ekonomi kita, ramai antara kita yang membangun bisnes dalam orientasi third tier. Ramai yang buat servis, yang dalam ni pun ramai. Rakan-rakan coach, ramai yang perniagaan kita adalah menawarkan kesempurnaan dalam hidup. Dan apabila ekonomi menghimpit kita, maka semua orang back to basic. Jadi tak dapat tidak, kita juga kena back to basic. Kita switch back to basic. So kita bercakap tentang hobi apa yang boleh kita buat. So hobi ni apa? Hobi ni adalah kebiasaan yang kita lakukan. Umpamanya kita bisa memasak, kita pandai memasak sikit. Jadi apa yang kita buat, kita masak tu lebih sikit. Dan kalau duduk di kejiranan, contohnya macam rumah coach, duduk di kawasan perumahan, dia ada WhatsApp group kumpulan tertentu dan kita bertanya siapa yang berminat. Jadi pada hari itu kalau kita masak lebih sikit, dah boleh kita bukan nak kata tentang jual, tetapi kita saling bantu-membantu. Dan akhirnya kita boleh jadi daripada situ sikit-sikit kita dapat generate income. Ada juga yang bercakap tentang kemahiran untuk menjahit. Di kala ini macam contohnya kita tengok ramai rakan-rakan kita yang boleh menjahit, mereka jahit face mask. Ada juga sebahagian daripada rakan-rakan kita boleh menjahit, mereka jahit kain plekat menjadi seluar. Ada juga yang boleh menjahit, mereka dah mula rancang untuk ambil tempahan baju raya. Jadi ini adalah antara perkembangan hobi tu $. Dan bila kita bercakap tentang hobi tu $, keperluan itu semakin berkembang. Maksudnya bukan tak ada kedai makan, tetapi distribution dia mencabar. Jadi di situlah ruang untuk hobi kita tu boleh kita panjangkan. Coach bagi contoh. Kalau masak-masak yang biasa ni biasa. Contohnya kita katakan kita masak sup tulang. Ini jarang-jarang dan susah nak dapat. Jadi kita akui ada peminat yang nak dapatkan kita panggil nikmat sup tulang. Jadi daripada skill kita yang minat memasak tadi, secara tak sengaja kita boleh develop and boleh generate satu peluang untuk kita ni dapat jana pendapatan daripada situ. Dah tiba masanya kita back to basic balik, dan apa yang coach nak highlightkan adalah kita cari minat kita, kita gali minat kita dan kita lakukan kebiasaan yang kita duk buat selama ini dan kita kongsi. Hari ini juga ramai coach lihat perkembangan media sosial ini berlaku dalam perkongsian-perkongsian yang positif. Jadi agaknya pada ketika itu minat kita, kemudian kita boleh develop satu kapasiti iaitu menjana pendapatan. Baik, ada respon daripada Muhammad Saleh Studio. Coach, saya suka masak kari, tambah-tambah kari kepala ikan. Macam mana saya nak create keyakinan untuk saya menjual produk kari ikan padu, kepala ikan padu? Coach advice sikit bos, saya ada rasa kurang keyakinan. Satu perkara yang agak menarik tentang hobi tu $, kita sebenarnya bukannya jual secara komersial. Itu keyword dia. Of course, kalau kita ni nak masuk dalam komponen yang komersial, mungkin kita wujud satu cabaran, kan? Dan cabaran itu hakikatnya kalau kita pergi dengan lebih kita panggil sebagai mendalam, cabaran itu bukan dengan orang lain, tetapi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Jadi saranan coach kepada Saleh, Tuan Saleh, apa yang perlu dilakukan ialah bermula dengan kita dapatkan feedback. Kita nak cipta, kita nak cetus keinginan kita, kita panggil ni cuit orang untuk dapatkan feedback. Satu hari kita masak kari kepala ikan, kita cuba test dengan jiran-jiran. Ataupun kita boleh mulai dengan basic business marketing. Kita boleh kadang-kadang itu tak perlu menjual sangat, kita buat-buat saja. So apa yang kita buat, kita boleh ambil gambar dan kita kongsi di WhatsApp status kita contohnya, dan kita tanya di situ, buat soalan tanya. Ada siapa berminat ke kalau saya jual yang ini? Tanya macam tu. So kembali balik kepada mencetus keyakinan tadi, kita boleh buat dan kita boleh minta
orang rasa, jiran-jiran kita rasa, dan kita boleh minta komen. Katakanlah kita berWhatsApp dengan dia dan kita minta izin daripada jiran kita untuk gunakan WhatsApp tadi sebagai testimoni. Dan akhirnya daripada profil yang kita ada tadi, daripada profil itulah yang kita nak jana dan nak jual. Apa kata mereka tentang produk masakan kita? Maknanya keyakinan bukan hanya daripada kita, tetapi keyakinan datang daripada orang ketiga, orang keempat, mungkin orang kelima. Dan harap-harap Saleh yang dapat makan percuma tu coach lah. Jadi nanti kita boleh bagi testimoni. Kebetulan Saleh memang sama kita punya kesukaan kita. Coach pun favourite coach adalah kari kepala ikan. Bila bercerita pasal kari kepala ikan ni agak menarik. Sejak kecil sebenarnya sering dihalang coach untuk makan kari kepala ikan. Masih ingat lagi nenek selalu pesan. Dia kata, budak-budak tak boleh makan kepala ikan, nanti kurang pandai dan sebagainya. Rupa-rupanya teknik tu berjaya sebab dia agaknya minat nak makan kari kepala ikan tu. Jadi cara yang terbaik dia hadkan supaya kurang kompetitor. Tapi apa yang menariknya adalah bila kita bercakap tentang hobi to dollar, memang kita kena membangun bermula daripada minat. So ala bisa tegal biasa, bermula daripada minat yang biasa-biasa, kemudiannya boleh jadi satu sumber pendapatan yang lumayan pada kita. Ini yang menarik tentang hobi to dollar. Kalau kita lihat pula hobi-hobi yang berbeza pula, macam contohnya kita cakap dekat sini hobi kita suka menulis. So daripada tulisan-tulisan itu kita boleh ambil satu pendekatan, kita dengar satu live, kita tolong karangkan dan menjadi satu informasi. Informasi yang kita ada tadi pun kita boleh jadikan sebagai produk untuk kita jual. Kita tambah gambar-gambar tertentu dan kita boleh jualkan dia sebagai e-book. Mengapa hobi tadi kita boleh jana pendapatan? Yang pertama, macam yang aku sebut tadi, hashtag kita back to basic. Komponen kedua, mengapa hobi itu kita boleh jana pendapatan? Hobi ni adalah perkara yang kita suka. Maknanya apa? Bila kita suka satu perkara, kita buat satu perkara itu dengan rapi. Ini yang best. Bila kita buat bersandar kepada minat. Bila kita buat bersandar kepada kesukaan kita. So kenapa? Apa maksud rapi? Rapi ni maksudnya kita tidak berkira kalau kita berkorban lebih masa. Kita tidak berkira kalau kita ni berkorban mungkin ada sedikit wang ringgit. Ini menarik tentang hobi to dollar. Dan dalam versi kita adalah paling bagus buat perkara itu. Kita ada banyak kelebihan, tapi itu yang paling bagus. Sebab itu adalah perkara yang kita spend more time. So bila kita rapi, secara tidak sengaja kerja kita akan jadi lebih baik daripada yang biasa kita lakukan. Rapi ni maksudnya kita buat satu kerja itu lengkap. Coach bagi contoh. Kalau kita ni tak suka memasak, biasanya masakan kita satu lauk. Kemudian kita hidang ala kadar. Tapi bagi orang yang rapi bagaimana? Adalah dia punya lauk dia ada kawan dia. Kalau dia ada kari kepala ikan, mungkin apa kawan yang sesuai dengan dia. Kalau nasi biryani, dia ada salad dia. Kemudian apa lagi? Itu contoh kalau dia rapi. Kalau kari kepala ikan, kalau contoh nasi biryani, mungkin dia lawan dengan kita panggil sebagai air bandung. Ada satu kajian agak menarik. Bila nasi biryani tu dia pedas, so kawan dia adalah air bandung. Kenapa? Sebab air bandung dia alkali. Pedas tadi dia asid. So itu dia punya kerapian tu. Dia study benda-benda macam tu. Dan bukan itu saja, tengok cara dia hidang. Ni orang yang rapi. Dia berfikir beyond daripada kapasiti yang sewajarnya orang fikir. Ini yang menarik tentang hobi to dollar. Sebab apa? Sebab kita tukar daripada kebiasaan kita untuk kita jana pendapatan. Dan yang paling penting juga, mungkin dia menjadi satu kluster perniagaan yang baru pada kita. Okey, sebelum kita nak bercakap lebih lagi, hakikatnya perniagaan hari ini sama dengan perniagaan sebelum Covid. Berbezanya ialah cara kita mengurus saluran, channel kita. So kita kena kaji channel kita, saluran kita. Cerita dia adalah tentang saluran.
cerita dia adalah tentang channel. Apa maksud coach? Maksudnya tahun ini adakah kita membeli baju raya? Jawapan dia, ya, kita tetap beli baju raya. Kenapa kita beli baju raya? Sebab raya ni bukannya tuntutan manusia. Raya ni adalah yang disuruh oleh Allah, iaitu kita meraihkan satu kejayaan besar. Raya ni kejayaan. So, apa yang kita nak highlightkan dekat sini adalah orang berbelanja, tetapi channel mereka berbelanja berubah. Kalau selama ini mereka pergi ke bazar-bazar secara fizikal, kali ni bazar-bazar yang mula mendapat tempat ataupun bazar-bazar yang mula mendapat perhatian ialah bazar-bazar berorientasi atas talian. Kali ni coach nak mula bagaimana kita nak cari idea ataupun bagaimana kita nak cetuskan hobi yang mana yang sesuai untuk kita lakukan dan boleh generate kewangan. Jadi step by step macam mana kita nak pastikan supaya kita dapat income. So yang pertama sekali, cuba kita carikan titik pertemuan di antara minat kita dengan keperluan sekarang. So contohnya, kita melihat bahawa hari-hari, yang ini kan puasa awal, jadi hari-hari kita terpaksa masak kat rumah, kan? Kita terpaksa menyediakan masakan tertentu. Dan kita setuju, bukan semua orang pandai masak. Bukan semua orang pandai mengurus sesuatu perkara. Pandai buat kek. Bukan semua orang pandai buat roti. Bukan semua orang pandai buat donat. Bukan semua orang pandai buat kari pap. Lama dah tak makan kari pap. Kan? Jadi kari pap adalah antara hobi yang baik. Kalau kita buat pada peringkat awal bukan secara komersial, kita buat suka-suka. Kali ni buat lebih sikit, kita boleh tawarkan. Kan? Setidak-tidaknya hari tersebut kita makan percuma. Bukan dalam orientasi jual sangat, tetapi kita timbal balas balik dengan harga barang. Jadi kita dapat modal kita balik. Lebih kurang macam tu. So kembali balik keperluan orang, kita lengkapkan dengan minat kita. Minat kita ni tadi adalah perkara yang kita sering lakukan, dan kali ni kita buat dalam orientasi untuk secara komersial. Bukan komersial betul, maknanya kita buat tu lebih sedikit dan kita kongsi dengan orang. Tadi ada soalan ditanya bagaimana nak mencari keyakinan diri. So coach ulang lagi sekali, tips dia ialah kita buat, kita kongsi. Dalam bahasa lain tu, dalam bahasa online kita panggil, kita bina profile. So kita buat, kita kongsi, so kita tanya feedback. Feedback itu kita guna untuk sebagai testimoni. Maknanya keyakinan daripada feedback tersebut yang kita gunakan untuk menjadi satu evidence untuk kita generate income. Pertama, apakah hard skill yang kita ada, hobi yang kita ada, dan kita nak cantumkan dengan keperluan orang. Cantuman itu barulah kita akan jadi satu ruang untuk kita nak buat bisnes. So apa yang coach nak highlightkan adalah kita boleh list down. Bermula dengan list down, apakah kekuatan kita, apakah kebiasaan yang kita lakukan. Selain daripada main game lah. Selain daripada tu, apa lagi kekuatan yang kita ada, kita listkan. Umpamanya kita boleh menjahit, kita pandai masak donat. Kalau boleh kita cerakinkan, simplekan dia, lagi menarik. Kita pandai membuat copywriting. Kita boleh membantu hobi-hobi yang orientasi dia hobi, kita letakkan. Contohnya kita pandai nak proses supaya daging ayam menjadi sate. Tu kalau jual tu ramai yang nak beli tu. Kan? Masak sate sendiri di rumah. Itu barang-barang rare dah buat masa sekarang ni, susah nak dapat. Kan? Kemudian mi rebus. Kalau kita masak dengan sup tulang, dia masuk dengan air rebusan tulang atau daging. Itu antara barang-barang rare. So kita list dulu apakah bakat-bakat yang kita ada. Kalau kita tak list, kita tak nampak. So kena tulis. Bermula dengan tulis. Apa yang kita ada. Tulis. Mungkin ada 10, mungkin ada 15. Kita cerakinkan yang paling simple. Maksud cerakin ni maksudnya janganlah hanya masak. Jangan macam tu. Itu terlalu general. Kita buat. Macam contoh sahabat kita tadi, Saleh. Saleh Studio tadi, dia kata dia kari kepala ikan. Lebih unik, lebih USP-nya lebih tinggi. Jadi kita list. Dia kata kari kepala ikan.
daripada kari kepala ikan, apa lagi dia boleh buat? Mungkin ada orang kelebihan dia boleh buat sup. Ada orang kelebihan dia ialah dia ada satu resipi yang cukup mahal, iaitu buat nasi biryani. Dia satu resipi khas bagaimana nak buat sate. Jadi mereka yang ada resipi-resipi khas ini, apa yang wajar mereka lakukan ialah mereka boleh list down. Dan kemudian cuba tengok apakah lag, perkara-perkara yang kita tengok jarang orang kongsi dalam WhatsApp group taman kita. Dalam kita panggil sebagai FB group kawasan kita. Buat masa ini, saluran yang lebih lagi luas untuk kita menyebarkan informasi tentang produk kita ataupun buat marketing ialah di FB group kawasan. Di WhatsApp group kawasan tertentu. Dan berkaitan dengan perniagaan tertentu. Jadi apa yang kita lakukan ialah kita cari match dia, dan di situlah hobi kita akan take part. Dan soalan yang kita harus tanya adalah kenapa hobi yang boleh buat duit? Cerita dia kerana hobi adalah kegemaran kita. Kerana hobi adalah kebiasaan kita. So bila kita buat, ia tidak memenatkan kita. Bila kita lakukan, ianya mencetus rasa kebahagiaan, rasa seronok dalam diri kita. Sebab itu kita cuma buat dan kita tambah sikit dan akhirnya hobi pasti boleh kita jana pendapatan. Okey, tips yang pertama kita cari match. Tips yang kedua, fokus kepada saluran. Contohnya di kawasan kita berada di dalam 10 km untuk kita hantar. So itu saja coverage kita. Kalau kita nak bermula daripada kecil, kecilkan skop dia. Kita mula kecil saja. Jadi untuk makluman semua, kita kongsi. Key dia adalah kita masak, kita kongsi dan kita jual. Daripada situ kita boleh lebih menjana pendapatan. Hobi ni kita sebenarnya nak highlightkan tentang homemade. Kita nak highlightkan tentang special made. Kita nak kita panggil sebagai bukan ready made punya produk. Dia adalah customized punya produk. Itu adalah kaitan hobi dengan produk yang kita nak jual. Saluran tadi tu coach bercakap tentang mungkin kalau hobi tadi kesesuaian salurannya adalah FB kawasan. Kalau Shah Alam residen umpamanya, Bangi residen umpamanya, dia lebih kepada orientasi kawasan. Grup Telegram kawasan. WhatsApp group yang berorientasi kepada kawasan. Kenapa begitu? Sebab kita berinteraksi dengan mereka bukan semata-mata berinteraksi sebagai penjual di luar sana, tetapi berinteraksi dengan emosi. Kenapa emosi? Sebab kita ni duduk sekali. Lebih kurang kita bercakap dengan dia, kita jaga kita. Kita support each other. Jadi itulah kapasiti yang boleh kita grow dalam perniagaan kita. So, coach nak masuk pula tip-tips lain. Bila kita nak bercakap tentang hobi to RM, pertama tadi kita cari niche kita dan apakah keperluan masyarakat. So, kita cari titik pertemuan mereka. Yang kedua, kita bercakap tentang fokus kepada saluran, cara kita nak jual. Adakah kapasiti kita boleh menghantar secara, kalau makanan tadi Grab, kalau tidak pun kita masih ada kapasiti untuk hantar secara COD. COD pun sebenarnya dia orientasi dia pun macam Grab jugalah. Kan, dia tak boleh COD yang macam dulu-dulu punya style. So, yang ketiga, tips dia ialah bagaimana nak mengubah ataupun bagaimana nak memperkasa daripada hobi to RM, ialah kita tengok produk kita bukan dalam satu arah. Kita tengok dalam arah yang pelbagai. Coach bagi satu contoh. Kalau mainstream, kalau perniagaan utama kita, contohnya macam coach dulu ada ladang arnab. So, perniagaan utama coach ladang arnab. Tapi sebenarnya, kalau coach nak mendalami tentang ladang arnab tadi, mungkin tepu. Sebab perniagaan itu ramai dah explore. So, coach bagi tips bagaimana kita dapat berfikir lebih kreatif dalam konteks menjana idea baru. So, kita boleh lakukan dalam konteks janaan tadi boleh berlaku apabila kita faham nature dia. Yang pertama, kita ada streamline tadi, main tadi. So, kita tengok pula produk huluan dan produk hiliran. Coach ulang ada dua perkara. Satu, produk huluan. Yang kedua adalah produk hiliran. Apa dia produk huluan? Apa dia produk hiliran? Produk huluan adalah produk yang hulu maksudnya produk yang contohnya coach dulu buat ladang arnab.
produk huluan dia adalah supply makanan arnab. Maknanya coach sebagai penternak sangat perlukan perniagaan yang berorientasi kepada produk huluan tadi, iaitu kita panggil sebagai kilang yang membuat makanan arnab. Apa maksud coach adalah, kalau kita nak buat satu perniagaan, kita kadang-kadang tak boleh masuk kepada mainstream, sebab mainstream ni dah banyak takers, mainstream ni dah ramai orang yang buat. So kita boleh masuk produk huluan. Produk huluan tadi, macam contoh coach bagi tadi adalah contoh coach ada ladang arnab. So kita bercadang nak buat kilang makanan arnab. So di situlah kita menyediakan servis produk huluan. Mungkin kita tak dapat keuntungan sangat bila kita ada kilang, tetapi setidak-tidaknya kita dapat kurangkan kos untuk ladang anak kita. Itu contoh dia. So apa dia pula produk hiliran? Arnab tadi dia ada tinja. Tinja ni adalah nama manja kepada taik. Nama manja kepada najis arnab tadi. So tinja arnab tadi, apa yang berlaku ialah tinja arnab tadi kita boleh generate untuk jadikan baja. Itu adalah produk hiliran. Maknanya mainstream kita lakukan peternakan. Najis tadi, tinja tadi kita tak perlukan. So tinja tadilah yang kita nak lakukan produk hiliran. Macam tu juga yang tadi tu, makanan tadi bukan bisnes kita, tapi kita sentiasa dapatkan supply makanan. So daripada supply makanan tadi, sebagai peternak anak kita perlukan makan. Jadi itu produk huluan. So kita pergi pula, mainstream kita adalah menjahit. Tapi kita nak masuk menjahit ni, alahai tak lepas lah. Tukang jahit ramai. Ramai dah ada dia punya skill-skill tertentu. Jadi kita ni newcomers, mana mungkin kita masuk. So untuk berfikir dengan lebih kreatif, apa yang coach nak cadangkan, bagaimana kita nak tukar hobi kepada minat tadi, hobi kepada duit tadi, bukan semata-mata kita kena masuk dalam mainstream. Apa yang kita wajar buat adalah kita cuba tengok kreatif sikit, apakah keperluan tukang jahit di kawasan kita. Apa yang coach boleh sebut, mereka sangat memerlukan benang. Jadi apa yang kita buat adalah kita boleh berinteraksi dengan mereka. Katakanlah kita boleh kumpul 10 orang, 15 orang, 20 orang tukang jahit di kawasan itu, dan kita supply benang kepada mereka. Kan? Dengan harga yang lebih mampu milik, dengan harga yang terbaik. Jadi itu cara bagaimana kita mengurus produk huluan. Selanjutnya, bagaimana pula kita matchkan dia. Ini produk hiliran. Kita ada seorang yang kepakarannya adalah dia menjahit. Seorang lagi kepakaran dia adalah membuat manik. So kita memfokuskan minat kita menjahit, kita tahu nature dia apa yang dia perlu, tapi kita tak boleh masuk. So apa yang kita buat adalah kita matchkan mereka. Kita ambil produk yang sudah dijahit tapi belum dinaik taraf. Harganya sekitar harga mampu milik saja. So kita nak jual dengan harga yang lebih tinggi, tidak kita tambahkan sedikit sentuhan dari segi manik. So kita bagi idea dan kita bagi kepada yang penjahit manik tadi. So secara tak sengaja kita dapat mencetus dan mencipta ruangan baru dalam bisnes kita. Ini contoh. Macam tu juga bila kita bercakap tentang produk huluan kepada masak. Apakah barang-barang keperluan asas untuk kita memasak? Macam contohnya mungkin barang mentah. Macam contohnya ayam, daging dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh dapatkan sos, sumber yang kita panggil sebagai relevan, yang boleh dipercayai dengan harga tawaran yang berpatutan, maka kita boleh juga mengurus saluran itu sebagai saluran jualan. So walaupun kita kaitkan dengan hobi to RM, jangan melihat dalam satu skop. Sebab perniagaan bukan semata-mata kita buat apa yang kita suka. Kita kena buat apa yang diperlukan. Kita suka masak, tapi tukang masak ramai. Tapi kita tak nak sailang bisnes orang lain. So apa yang kita buat adalah kita lengkapkan, kita completekan supply chain tadi. Dengan kita berfikir kreatif, apakah keperluan yang mereka perlukan. Jadi kita dapatkan. Macam contohnya di kawasan-kawasan taman sekarang ini agak limited produk-produk yang berorientasi kepada buah. Jadi ramai orang suka dan nak dapatkan buah. Jadi itu juga satu saluran yang menarik yang kita boleh buat. Dalam sudut kita menyelesaikan masalah orang, kita cari buah secara pukal dan kita boleh tawarkan berserta dengan servis.
Mungkin harga buah tadi kita tak makan banyak, tetapi kita dapat dalam sudut distribution. Itu yang coach cakap tadi, Hobby to Dollar bercakap juga tentang saluran. Kita kena kaji saluran mana yang relevan, saluran mana yang bersesuaian untuk kita sampaikan kepada produk ini kepada orang. Bermula daripada e-bazar, mungkin daripada online, kita cetuskan dalam sudut maklumat-maklumat tu berkisar di kawasan setempat, dan daripada beribu-ribu orang itu boleh jadi ada yang minat nak dapatkan khidmat kita, servis kita. So di situlah titik tolak bermulanya ruang untuk kita dapat generate income from hobby to dollar, from hobby to RM. So coach nak buat summary daripada perbincangan kita. Yang pertama, kenapa hobby to RM ni relevan untuk kita jadikan sebagai salah satu alternatif untuk kita generate income. Sebab key dia, kita kena sedia maklum dengan cabaran yang ada sekarang, ada sebahagian perniagaan terus naik. Farmasi, medical supply dan yang sewaktu dengannya. Dan ada sebahagian perniagaan yang merundum jatuh. Macam contohnya penawaran servis, produk-produk yang tidak begitu diperlukan untuk kegunaan survivor di COVID-19. Perniagaan itu jatuh. Dan ada juga perniagaan baru yang tercipta, perniagaan baru yang tercetus. Jadi ada 3 golongan. Jadi apa yang kita nak buat adalah kita nak fokus kepada elemen yang ketiga, perniagaan baru yang kita nak cetuskan. Apa dia? Bermula daripada hobby to RM. Maknanya kita gali dan cari apa minat kita. Kalau kita nak develop daripada scratch, daripada awal, boleh jadi kita mengambil masa yang lama. Perjuangan kita mungkin lebih jauh. Tapi bila kita ambil perkara yang kita minat, perkara kalau kita minat, kita nak cari makan, macam mana rasa makanan kita nak cari. Ini yang mahalnya B to RM. Itu pencetus idea dia. Itu yang pertama. Itu yang ketiga tadi. So, bagaimana kita nak jadi seorang yang berjaya melakukan hashtag kita back to basic. Hobby to RM tadi, kita kena bermula dengan back to basic. Back to basic. Back to basic kita refer kepada satu aktiviti yang mana kita nak buat tambahan penilaian dalam sudut hard skill. Hard skill tadi, kemahiran asas memasak, kemahiran asas kita panggil sebagai mengurus dalam konteks menjahit, kemahiran asas macam contohnya selain daripada tu adalah buat pastry, biskut, kemudian selain daripada biskut mungkin kek. Selain daripada tu kita cuba tengok kalau dalam ruang lingkup kita mungkin kita menyediakan frozen, mungkin kita menyediakan servis penghantaran buah, contoh dia. So bermula daripada hobi, kita boleh generate untuk jana pendapatan. So soalan dia adalah kenapa perkara ni berlaku? Sebab cabaran yang datang telah menyebabkan kita kena back to basic. Sebab apa? Kita berada di dalam circle perniagaan yang pertama, iaitu perniagaan yang berorientasi kepada primer. Primer maksudnya bekerja direct dengan alam. Sekunder, kita bercakap tentang bagaimana kita mengurus perniagaan yang berorientasi kepada borong, kita bantu untuk sampaikan channel dia. Dan tadi kita kupas juga bagaimana kita nak cetuskan tips-tips mudah, bagaimana kita nak cetuskan hobby to RM. Jadi cetusan yang pertama, kita boleh cari titik pertemuan di antara supply and demand. Kita boleh buat dengan cara apa? Tips dia, kita boleh tulis step by step, bukan step by step, list. Apakah kegemaran kita? Apakah kebiasaan yang kita lakukan? Dan kalau boleh, kebiasaan kita tadi, kita listkan dia, jangan terlalu general. Kita listkan dia berorientasi kepada maklumat yang kita katakan sebagai agak spesifik. Macam contohnya memasak. Memasak itu general. Tapi mungkin kalau kita boleh buat masak kari kepala ikan, itu spesifik. Jadi apa lagi maklumat-maklumat yang lebih berorientasi spesifik? Macam contohnya kalau kita pergi kepada menjahit. Menjahit
apa namanya, menjahit, bukan menjahit pakaian tetapi kita jahit aksesori. Kita nak jahit alat apa, tempat cover, apa kita panggil sebagai toaster kita. Kita nak jahit tempat cover kita punya apa, tisu kita, kotak tisu kita. Itu adalah perkara yang spesifik. Kita listkan. Dan kita cuba tengok di kawasan setempat kita, sebab kenapa kita kena ambil kira kawasan setempat? Sebab kita nak mengurus saluran. So, kita ambil kira kat mana, apakah dalam kawasan setempat kita, apakah keperluan mereka. So, kita bestkan. Titik pertemuan itulah yang akan jadi hobby to RM. Okey. Yang kedua, skill ataupun kapasiti yang perlu kita lakukan ialah kita kena fokus kepada saluran. Perniagaan hari ini tak jauh berbeza daripada semalam. Cuma beza dia adalah saluran. Kalau sebelum ini penyampaian banyak berlaku secara offline, secara face to face. Tapi hari ini perkongsian sering dilakukan secara online. Saluran saja berubah. Kan? Macam tu juga dengan supply. Kalau dulu kita pergi ke kedai untuk order barang, sekarang ini kita boleh guna WhatsApp order. Jadi saluran saja yang berubah. Perniagaan masih berlaku kurang lebih hampir sama seperti mana yang telah berlaku sebelum ini. Dan yang ketiga, bagaimana untuk memastikan idea kita tu lebih terbuka, lebih berkembang, iaitu jangan fokus kepada mainstream. Cuba kita lihat kepada komponen huluan, produk huluan. Maknanya produk, sebelum produk tu kita lakukan. Macam contoh kalau kita nak buat kari kepala ikan, tentu sekali produk huluan dia adalah sebut kari itu sendiri. Itu perkara dia. Kemudian kepala ikan tu sendiri, supply daripada mana. Dan seterusnya kita fokus pula kepada produk hiliran. Produk hiliran adalah selepas daripada tu apa lagi yang kita buat. Macam contohnya sisa-sisa makanan tadi kita boleh convert jadi baja. Jadi baja tadi jadi produk yang mungkin kita boleh jual kepada orang. Contoh dia. Jadi itu dah jadi produk hiliran. Jadi apa lagi yang kita boleh generate sebagai produk hiliran kita? Contohnya coach bagi tadi adalah kita boleh menjahit asas. Tapi untuk menjual dengan harga yang naik tambah dia, kita kena cari produk hiliran kita adalah manikkan dia. Kita hiaskan dia. So daripada situ produk kita yang mungkin pada peringkat awal harganya RM10, sekarang ni dengan tambahan manik tertentu kita dah dapat jual 2 kali ganda, iaitu RM20. Jadi itulah yang kita nak sebut dan kita nak kupas tentang bagaimana berfikir dengan lebih kreatif. Kita melihat kepada komponen produk huluan. Maknanya kita lihat perniagaan kita tu dalam bentuk huluan ataupun hiliran. Itu adalah untuk kita lihat skop kita. Sebab main produk kita, mainstream kita boleh jadi dah tepu. Jadi tak relevan untuk kita nak masuk juga di dalam ruangan perniagaan tersebut. Jadi kita kena faham kalau demand terlalu rendah, so supply pun jadi susah untuk kita dapat benefit daripada agenda itu. Baik, kepada mereka yang bersama dengan kita, basically kita dah sampai ke penghujung sharing kita. So kepada mereka yang tak berkesempatan bersama dengan coach pada peringkat awal tadi, boleh go through balik dekat live kita ni, dekat website ni, sebab ada sesuatu yang boleh jadi, boleh kita panggil sebagai benefit kepada kita untuk kita lihat idea kreatifnya bagaimana kita nak mengubah atau menukar from hobby to RM. From hobby to RM. Jadi coach ucapkan ribuan terima kasih atas kesudian semua sudi bersama dengan coach hari ini. So alhamdulillah mereka yang sudi komen, share dan juga panjang-panjangkan kepada rakan-rakan yang lain. So kempen sikit, kemudian ini kalau nak dapatkan lagi maklumat, insyaAllah ada banyak lagi perkongsian yang coach akan lakukan. Boleh bersama dengan coach di Facebook, Coach Hakim dengan satu H, COACHAKIM. Jadi boleh bersama dengan coach, insyaAllah boleh dapat manfaat dan benefit daripada perkongsian kita.